Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, dalam video yang lepas kita dah belajar tentang hadas kecil dan hadas besar, macam mana berlakunya hadas kecil dan hadas besar. Okey, pada video kali ini kita nak tengok pula cara bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Macam mana cara kita nak bersuci apabila kita berhadas kecil dan macam mana pula kita nak bersuci apabila kita berhadas besar. Okey, ini adalah bagi subjek KAFA tahun 3 untuk sedikit ulang kaji UPKK dalam subjek ibadah. Okey, kita tengok yang pertama adalah berkaitan cara bersuci daripada hadas kecil, iaitu dengan cara berwuduk. Okey, bila berhadas kecil, kita mesti berwuduklah untuk menyempurnakan kita punya ibadah. Kalau kita berhadas kecil, kita buang air kecil ataupun terkentut ke, itu adalah orang yang berhadas kecil. Kemudian kalau dia nak solat, dia perlu bersuci dahulu. Okey, dia nak buat ibadah kan, solat. So dia kena bersuci dahulu. Cara untuk bersuci adalah dengan cara berwuduk. Okey. Cara berwuduk adalah yang pertama dengan adanya niat wuduk. Okey. Contohnya macam bukan contohlah. Cara niat wuduk adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardan lillahi ta'ala. Iaitu sahaja aku berwuduk untuk menghilangkan hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Okey, itu niat wuduk. Ini macam cara-cara berwuduk lah. Okey, yang kedua, selepas niat adalah membasuh muka. Okey, sebenarnya masa kita berwuduk ni, masa basuh muka itulah datang sekali dengan niat. Tapi kalau ikut turutan, rukun wuduk ataupun cara berwuduk adalah dengan cara niat dahulu dia pilih. Cuma waktu kita melakukan wuduk tu, niat tu berserta dengan sampainya air pada basuhan muka. Okey, dah niat, kemudian basuh muka. Lepas tu, membasuh kedua tangan hingga siku. Okey. Kemudian menyapu sebahagian kepala. Seterusnya, membasuh kaki. Dan yang terakhir adalah tertib. Tertib ni maksudnya basuhan-basuhan kita tadi tu ataupun cara berwuduk tu mengikut turutan yang betul. Bukan berwuduk dengan cara basuh kaki dulu ke baru basuh muka. Tak boleh. Dia kena niat basuh muka, kemudian basuh kedua tangan hingga siku, menyapu sebahagian kepala, kemudian basuh kaki. Itulah tertibnya. Lepas tu berkumur, masukkan air ke hidung. Itu adalah sunat-sunat ketika berwuduk. Okey? Yang rukun wuduk ada 6 sahaja yang kita dah nyatakan ni. Niat wuduk, membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga siku, menyapu sebahagian kepala, membasuh kaki dan tertib. Okey, so bila kita berwuduk, maka barulah solat kita ataupun ibadah-ibadah kita, nak baca Quran boleh, nak solat boleh, nak tawaf boleh. Okey, kalau tak boleh. Kalau kita solat juga, solat kita tu tidak sah kerana kita dalam keadaan kotor, tak suci daripada hadas kecil. Okey. Seterusnya, perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas kecil. Okey, sekiranya kita tidak berwuduk tadi, kita ada hadas kecil. Okey, kita masih berada dalam keadaan hadas kecil, apa perkara yang dilarang? Okey. Yang pertama adalah perkara yang dilarang adalah solat. Okay, kita tak boleh solat sekiranya kita berhadas kecil. Yang kedua, tak boleh tawaf. Okey, tawaf ni adalah perlakuan mengelilingi Kaabah sebanyak
7 kali yang kita dah huraikan dalam video sebelum ni. Kemudian tak boleh apa lagi? Perkara yang dilarang, tak boleh menyentuh Al-Quran dan tak boleh membawa Al-Quran, nak pegang Al-Quran daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, tak boleh bila kita berhadas kecil. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya adalah cara bersuci daripada hadas besar, iaitu dengan cara mandi wajib. Okey, kita dah belajar tentang hadas besar gitu, kenapa, apa yang menyebabkan hadas besar. Okey. Dan kita pada kali ini kita akan ulang balik, kita akan tengok balik apa perkara yang menyebabkan kita ni berhadas besar dan perlu mandi wajib untuk bersuci daripada hadas besar tersebut. Okey, dengan cara mandi wajib. Okey, cara-caranya adalah dengan berniat mandi wajib ketika mula mandi, iaitu ketika air mengenai badan. Yang kedua, menghilangkan najis pada anggota badan. Dan yang ketiga adalah meratakan air ke semua anggota badan yang zahir, kulit dan rambut hingga ke pangkalnya. Okey. Okey, kat sini dia bagi sepintas lalu tentang cara mandi wajib, macam mana kita nak bersuci daripada hadas besar, iaitu dengan cara mandi wajib. Kita perlu berniat, kita kena niat mandi wajib. Apabila kita dah menjiruskan air ke badan kita, bila badan kita terkena air, maka masa tu niatlah kita mandi wajib. Kemudian hilangkan najis pada anggota badan. Pastikan masa kita mandi tu najis semua hilang pada anggota badan kita dan meratakan air ke seluruh badan. Okey, termasuklah yang ada di bawah lipatan dan sebagainya, semua kena ratakan air. So kita tengok benda tu lepas ni. Okey, sebelum tu kita akan tengok kepada perkara-perkara yang dilarang ketika hadas besar. Apa pula perkara yang dilarang sekiranya kita ni berhadas besar? Kalau hadas kecil tadi dia ada 4 perkara, hadas besar pula perkara yang dilarangnya adalah seperti berikut. Okey, yang pertama, kita tengok yang pertama apa? Tak boleh solat. Okey, kalau seseorang tu berhadas besar, tak boleh solat. Okey, dilarang untuk solat. Kalau dia solat pun solat dia tak sah. Yang kedua, tak boleh tawaf. Okey, tak boleh tawaf. Yang ketiga, perkara yang dilarang ketika hadas besar ialah menyentuh Al-Quran. Yang keempat, apa yang tak boleh lagi? Membawa Al-Quran. Pegang dan bawa Al-Quran, tak boleh. Kemudian yang kelima, berada di dalam masjid. Okey, orang yang berhadas besar tak boleh berada di dalam masjid. Maksud di dalam masjid ni adalah ruang solat utama sesebuah masjid tu. Orang yang berhadas besar, orang perempuan yang datang haid tak boleh berada dalam ruangan solat masjid. Kalau dia duduk kat beranda-beranda aja boleh. Tapi kalau dia kalau dia pergi dan duduk di tempat ruang khas solat tu tak boleh. Okey, itu maksud perkara yang dilarang ketika hadas besar, termasuklah berada di dalam masjid. Okey, seterusnya yang keenam, membaca Al-Quran. Tak boleh. Itu perkara yang dilarang ketika hadas besar. Yang ketujuh, apa lagi yang tak boleh? Puasa. Puasa pun tak boleh ketika berhadas besar. Kan, orang yang datang haid tak boleh berpuasa. Okey, kemudian yang ke-8, talak. Okey, talak ni adalah seorang suami tak boleh menceraikan isteri dia ketika isterinya dalam keadaan hadas besar. Okey, talak tu maksudnya menceraikan, suami menceraikan isteri. Okey, ini perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Okey, seterusnya kita tengok dalil persyariatan mandi. Okey, dalil persyariatan mandi ni, dalil ni maksudnya sesuatu yang telah disebut dalam Al-Quran ataupun hadis, yang tepatnya adalah dalil nakli. Okey, dalil persyariatan mandi ni adalah
Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Okey, maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang yang sentiasa menyucikan diri. Okey, ini dalil persyariatan mandi. Allah suka orang yang bertaubat dan Allah suka orang yang sentiasa bersuci menyucikan diri. Okey, seterusnya kita tengok perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Ni yang tadi ni. Apa perkara yang mewajibkan mandi? Maksudnya apa perkara yang menyebabkan kita ni berhadas besar? Okey, antara perkaranya adalah yang pertama, keluar darah haid. Okey, ini terjadi kepada orang perempuan. Okey, keluar darah haid. Sebulan sekali mesti ada mesti orang perempuan ada keluar darah haid bagi yang telah cukup umur. Okey, dan masa darah haid ni dia tak boleh berpuasa, tak boleh solat, dan apabila darah haid itu kering, dah tak keluar dah, maka dia kena mandi wajib untuk bersuci. Okey, seterusnya yang kedua, keluar air mani. Okey, keluar air mani terjadi kepada lelaki ataupun perempuan. Okey, keluar air mani sejenis cecair yang keluar daripada kemaluan yang berwarna agak putih, dan dia macam mana nak sebut pasal benda ni Saya harap awak fahamlah. Okey, keluar air mani ni. So, bila keluar air mani, nak bersuci daripada kes keluar air mani ni adalah dengan mandi wajib. Okey, seterusnya yang ketiga. Okey, kena mandi wajib apabila seseorang itu mati, kecuali mati syahid. Tapi orang mati ni, dia tak adalah mandi sendiri. Kalau orang mati tu yang mandi sendiri, ramai lagi orang yang mati terkejut. Kan? So, orang yang hiduplah akan memandi wajibkan si mati. Kecuali orang yang mati syahid. Okay? Orang yang mati syahid tak perlu dimandikan. Okay? Seterusnya, perkara yang mewajibkan mandi wajib seterusnya yang keempat adalah keluar darah nifas. Dan wiladah. Okay? Ketika nifas dan wiladah ni ada berlaku ketika melahirkan anak. Okay? Terjadinya dua ni, maka nak bersuci dengan nifas dan wiladah ni adalah mandi wajib. Okey. Seterusnya yang keenam, sebab perkara-perkara yang mewajibkan mandi wajib ni adalah bersetubuh. Bersetubuh ni maksudnya hubungan seks yang berlaku antara lelaki dan perempuan yang telah berkahwin. Okey. Okey, itu perkara-perkara yang mewajibkan mandi wajib. Kita ulang sekali lagi. Yang pertama, keluar darah haid. Yang kedua, keluar air mani. Yang ketiga, mati kecuali mati syahid. Yang keempat, keluar darah nifas. Yang kelima, wiladah, iaitu ketika orang perempuan melahirkan anak. Dan yang keenam, bersetubuh. Ini perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Okey, seterusnya kita tengok kepada rukun mandi wajib. Okey, apa rukun mandi wajib? Yang pertama, niat. Okey, niat. Lafaz niatnya nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Ingat, niat ni tak perlu baca kuat-kuat, niat dalam hati. Cuma ini lafaz niatnya, nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Jangan pula awak masuk dalam tandas, masuk dalam bilik mandi, baca niat ni kuat-kuat. Nanti jiran tahulah awak nak mandi wajib. Okay? So, ini lafaz niatnya, niatlah di dalam hati. Okey, rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua. Okay, menghilangkan najis pada anggota badan. Okay, menghilangkan najis pada anggota badan.
Dan rukun yang ketiga adalah meratakan air ke seluruh anggota badan. Jirus lah, kalau pakai shower pun pakailah. Janji air itu rata di seluruh badan. Tak ada tempat yang tidak terkena air. Kalau rambut kita tebal, kita kena selat-selat rambut. Selat-selat tu maksudnya buat macam ni dekat rambut. Okey? Bagi semua kulit kepala kita tu terkena air. Semua rambut kita terkena air. Okey? Dan bahagian-bahagian anggota badan kita semuanya terkena air. Maksud meratakan air ke seluruh badan. Bila dah yakin, dah rata, okey, settle mandi wajib. Okey, seterusnya. Perkara-perkara sunat ketika mandi wajib. Apa pula perkara sunat ketika kita mandi wajib tu? Okey, tadi kalau rukun dia kita tengok tadi ada 3. Dan sunat ni perkara yang kalau kita buat ketika kita mandi tu, perkara sunat kan kalau buat dapat pahala. Kalau tinggalkan tidak berdosa. Tapi lebih baik buatlah sebab dia mendatangkan pahala. Itu maksud perkara sunat. Dan ini perkara sunat ketika mandi wajib. Okey, yang pertama, apa perkara sunatnya? Menghadap kiblat. Okey, mandi dengan keadaan menghadap kiblat. Yang kedua, mengambil wuduk terlebih dahulu. Dan yang ketiga, perkara sunat lagi ketika mandi wajib adalah mendahulukan anggota yang kanan. Maksudnya, ketika kita jirus tu, jiruslah anggota yang kanan terlebih dahulu. Okey? Kemudian, yang keempat, perkara sunat ketika mandi wajib adalah membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Yang kelima, perkara sunat mandi wajib yang kelima, membersihkan kotoran yang ada pada badan. Yang keenam, menyelati rambut di kepala. Okey, yang tadi yang saya cakap tadi tu, menyelati rambut di kepala ni maksudnya kita ada rambut, kalau rambut panjang, kena selat-selat rambut tu, tak kisahlah lelaki ataupun perempuan. Okey, supaya air rata di kulit kepala dan keseluruhan rambut kita. Kemudian yang ketujuh, perkara sunat mandi di tempat yang tertutup. Jangan pula mandi di tempat yang terbuka. Mandi wajib ni di tempat yang tertutup. Dalam bilik air tu tertutup lah. Okey, perkara sunat ketika mandi wajib. Yang terakhir adalah membaca doa. Okey, membaca doa mandi wajib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Okey, itu doanya. Okey, next. Seterusnya kita tengok kepada kaifiat ataupun cara-cara mandi wajib. Okey, ini antara cara-cara mandi wajib adalah yang pertama, membaca basmalah ataupun membaca bismillahirrahmanirrahim dan berniat ketika air sampai ke tubuh. Okey. Mula-mula kena baca bismillah setiap perbuatan kita ni, apa sahaja yang kita nak buat, termasuklah ketika nak mandi, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membasuh tangan 3 kali. Yang ketiga, membasuh kemaluan menggunakan tangan kiri. Yang keempat, mengambil wuduk. Okey, ini cara-cara dia. Yang kelima, membasuh kepala serta menyelati rambut-rambut lalu menyiram 3 kali dengan air supaya rata keseluruhan kepala kita, kulit kepala, rambut-rambut semua dah terkena air. Seterusnya, bagi wanita perlu melepaskan ikatan rambut. Okey, kalau ikat rambut masa mandi wajib, lepaskan semua ikatan rambut tu. Sebab lagi kita kalau kita buka ikatan rambut tu, lagi mudah air nak meresap ke seluruh kepala kita. Lagilah kita ni rasa macam yakin air dah mengalir ke seluruh badan kita. Kalau ikatan ni takut-takut ada ikatan yang terlalu kemas dan air tak sampai ke pangkal ataupun ke kulit kepala dan rambut tu. Okey, bagi wanita perlu melepaskan ikatan rambut. Kalau lelaki pun rambut dia panjang, dia ikat, kena lepaskan ikatan rambut tu. Okey, seterusnya jirus air ke atas badan 3 kali.
Okey, mendahulukan jirusan pada anggota sebelah kanan, jirus anggota sebelah kanan dahulu. Okey, ni kanan saya. Okey, jirus pada anggota sebelah kanan dulu. Okey, daripada kepala belah kanan, okey, turun ke tangan, lepas tu sampai ke kaki yang sebelah kanan. Kemudian baru sebelah kiri dan keseluruhan badan. Okey, seterusnya menggosok-gosok badan ketika mandi. Gosoklah badan ketika mandi supaya tempat-tempat yang susah dilalui oleh air itu terkena air. Okey, sebab rukun mandi wajib adalah meratakan air ke seluruh badan. Dan yang terakhir adalah membaca doa. Okey, baca doa selepas mandi. Okey, seterusnya hikmah mandi wajib. Apa hikmah mandi wajib ni? Yang pertama, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, supaya kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dengan mandi wajib, dengan berwuduk tadi, membolehkan kita beribadat kepada Allah dan mendapat keredaan Allah. Yang kedua, bersih, sihat dan segar. Kita akan rasa badan kita bersih, badan kita bila mandi badan kita akan sihat. Hikmah mandi kan? Bila mandi kita rasa lemah, bila mandi automatik akan sihat dan segar. Okey. Kemudian membersihkan diri daripada kekotoran. Kalau ada kekotoran dekat badan bila kita mandi, okey, kita dah membersihkan diri kita. Dan yang paling penting, apabila kita bersih daripada hadas kecil dan hadas besar, amalan kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak bersihkan diri, tak sucikan diri daripada hadas kecil dan hadas besar ni, kita buat amalan dan amalan kita tu tak diterima, sia-sia. So hikmah mandi wajib, termasuk juga hikmah kita berwuduk daripada hadas kecil tadi, adalah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini. Semoga video ni bermanfaat dan dapat membantu para pelajar mengulang kaji pelajaran untuk persediaan UPKK. InsyaAllah apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang terkurang, tergagap, tersalah penyampaian boleh tegur dekat ruangan komen. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.